Pembubaran Parlimen, usaha cabar kuasa yang di Pertuan Agong untuk capai hasrat politik. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhan Cinasami, Berita Tengah Malam. Perdana Menteri dengan tegas mengingatkan semua pimpinan parti politik agar tidak mencabar kuasa yang di Pertuan Agong. Ini termasuk budi bicara baginda mengenai pembubaran Parlimen yang tidak boleh dipersoalkan. Ada pihak yang cuba mencabar. Charles Santiago, ahli Parlimen Kelang, tak silap saya, mencabar. Dan akan kes ini dibawa ke mahkamah. Dia mencabar, dia kata, alasan dia, saya perlu mendapat persetujuan daripada kabinet sebelum diluluskan. Sebelum saya boleh menghadap Pertuan Agong untuk mohon perkenan. Dia gunakan perkara 40/1 dan saya gunakan perkara 40/2B yang mana Perdana Menteri boleh membuat permintaan, bukan menasihati Agong, membuat permintaan kepada Yang Pertuan Agong dan Yang Pertuan Agong boleh berkenan atau tidak berkenan. Dan kuasa Yang Pertuan Agong adalah kuasa penuh budi bicara dia dan tidak boleh dipersoalkan. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Mesyuarat Perwakilan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO di Dewan Konvensyen Bera. Kenyataan Perdana Menteri itu susulan saman pemula yang dikemukakan penyandang kerusi Parlimen Kelang, Charles Santiago, baru-baru ini berhubung pembubaran Parlimen yang diumum 10 Oktober lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan Barisan Nasional BN perlu menang besar pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 supaya dominan di Putrajaya bagi membolehkan keputusan penting dilaksanakan dengan mudah. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata kemenangan besar BN dapat membentuk sebuah negara yang stabil. Selain itu, kerjasama rakan-rakan parti dari Sabah dan Sarawak juga penting bagi kemenangan BN. Walaupun saya menjadi Perdana Menteri, Barisan Nasional di dalam kabinet, di dalam kerajaan hanya menyumbang kepada 42 kursi. Tak banyak. Jangan lagi kita mengharapkan orang, tetapi kita yang menentukan ada 7 negara. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Bera turut mengingatkan jentera parti bahagian ini mempunyai tugas lebih berat berbanding pilihan raya umum lepas, memandangkan kerusi Parlimen ini menjadi tumpuan semua pihak kali ini kerana ia kerusi yang diduduki Perdana Menteri. Langkah pembubaran Parlimen adalah wajar bagi membentuk sebuah kerajaan baru yang stabil dan kuat. Ia merupakan penyelesaian bagi isu ketidaktentuan politik dan pentadbiran yang berlalutan dengan mengembalikan semula mandat kepada rakyat. Mandat yang besar diperlukan kepada kerajaan, mana-mana kerajaan baru nanti supaya mereka mudah membuat keputusan. Mereka tidak tidak dikecohkan dengan isu-isu yang remeh. Sebuah kerajaan stabil akan membuat dasar yang lebih kuat, keputusan yang lebih tegas, tanpa pelbagai bantahan dan sebagainya. Kerajaan yang stabil juga diyakini oleh pihak pelabur di luar untuk melabur. Tambah beliau, keputusan beberapa Dewan Undangan Negeri untuk mengadakan pilihan raya secara berasingan perlu dihormati. Sebab itu merupakan pilihan kerajaan-kerajaan negeri
dan hak mereka untuk menentukan. Namun dari satu segi, ia merupakan satu bentuk pembaziran. Sebab perbankan sendiri sebelum ini menyatakan berlakunya pembaziran apabila mengadakan pilihan raya. Apatah lagi pilihan raya itu diasing-asingkan. Yang kedua, bukan saja implikasi kos pilihan raya juga semakin meningkat, tetapi juga momentum untuk mengundi itu kemungkinan akan mengakibatkan kadar menurun, yang turun undi itu akan menurun. Peratusan kadar mengundi itu dijangka akan menurun. Sementara itu, golongan belia harus diberi kesedaran berkait pelaksanaan undi 18 pada PRU15 akan datang. Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob, berpandangan undi belia sama ada dengan pengundi lain. Untuk turun mengundi ataupun tidak, mereka betul teruja, tetapi dengan perkembangan politik negara, dengan mood yang tidak menyelublahi mereka, misalnya kita masih ada masa sebenarnya untuk menarik mood mereka, untuk menarik sokongan serta minat mereka untuk turun mengundi pada PRU15 yang akan datang. Sudah semestinya anak muda undi 18 perlu menunjukkan bahawa Dalam perkembangan berkaitan, Tengku Razali Hamzah sedia bertanding kerusi Parlimen Goa Musang pada PRU15 sekiranya Parti UMNO masih mahu beliau kekal di kawasan tersebut. Beliau yang lebih dikenali dengan panggilan Kuli berkata dia mengikut perintah dan menyerahkan segala keputusan kepada pucuk pimpinan parti. Beliau berkata ahli UMNO bahagian Goa Musang dan rakyat di daerah itu masih memberi kepercayaan termasuklah masyarakat orang asli. Sendiri saya serah kepada parti. Di dalam Goa Musang ni dia orang parti-parti yang tak mahu bagi saya bersara. Terutama sekali orang asli dah buat keputusan ramai-ramai dia tak mahu calon lain. Dia nak saya. Dia kata saya ni apa ni Haji Aziz yang berhormat yang bertindak sebagai setiausaha bahagian. Dia kata selagi saya tak bergogek saya kena tawar diri saya untuk bekerja lagi. Kita kata bersedialah untuk PRU15 Saya ikut perintah parti. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO Goa Musang di Balai Rakyat Bukit Cekati. Ketua Serikandi Bersatu Temerloh Siti Aisyah Ismail bersama 17 ahli jawatankuasanya meletak jawatan. Ini termasuk pengurusi tetap Serikandi Bahagian, Naib Ketua Serikandi, 9 AJK Serikandi Bahagian, 4 Ketua Serikandi Cawangan dan 4 AJK Bahagian yang berkuat kuasa 30 September lalu. Peletakan jawatan tersebut menurut beliau dibuat selepas merasakan hak sebagai Ketua Serikandi dinafikan pimpinan atasan. Jadi saya cuba minta bantuan daripada Datuk Saifuddin selaku BPN. Pernah berjumpa secara empat mata, berbincang. Tetapi masih diabaikan. Permintaan kami itu supaya ada pembetulan dalam bahagian Temerloh ini telah diabaikan. Jadi setelah masuk setahun lebih, jadi sehingga persidangan baru ni, persidangan cawangan, masih lagi benda yang sama berlaku. UMNO dan BN Lipis bersedia menghadapi PRU15 yang dijangka diadakan pada bulan November ini. Keyakinan tersebut disuarakan oleh Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, Ketua UMNO bahagian Lipis. Menurutnya, persediaan dan simulasi yang telah dibuat sebelum ini menunjukkan kecenderungan pengundi memilih Barisan Nasional bagi Parlimen dan DUN di Lipis. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar serta Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia berkata demikian dalam ucapan ketika merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Lipis. Mesyuarat yang diadakan di Wisma UMNO di Lipis dihadiri seramai 500 orang perwakilan. Mengulas mengenai kerjasama dengan PAS, beliau berkata BN sudah bersedia untuk bergerak sendiri tanpa bergabung dengan mana-mana parti. Beliau turut menyatakan tekad untuk menyumbangkan 1 kerusi Parlimen BN dan 3 kerusi DUN dalam PRU15 dengan majoriti yang lebih besar.
Baik, kebenaran kepada pesakit COVID-19 tidak kritikal untuk mengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 antara kelonggaran yang diberi dalam fasa peralihan ke endemik. Pun begitu, pesakit perlu mematuhi SOP ketat termasuk kehadiran pasukan kesihatan di pusat pengundian bagi proses sanitasi dan pemantauan terhadap kehadiran pengundi yang menghidapi COVID-19. Ikuti paparannya dalam segmen Undi Kita. Jelas bekas timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Rohaizat Yun, pengalaman negara luar yang berjaya menjalankan pilihan raya dengan terkawal tanpa peningkatan ketara kes COVID-19 boleh dicontohi. Ia penting bagi memberi keyakinan kepada para pengundi, khususnya golongan berisiko dan petugas pilihan raya. Perancis menggalakkan pengundi membawa pen sendiri. Di samping pekerja dan anggota kesihatan pergi ke rumah pesakit di kuarantin. Croatia dan Perancis membenarkan wakil mengundi bagi pesakit dan individu yang di kuarantin. Ada negara yang memanjangkan masa mengundi. Ada yang menyediakan tempat pengundi khas pada golongan berisiko dan juga pesakit. Pemakaian PPE yang bersesuaian dan penggunaan sanitizer. Keputusan berkenaan turut disokong pakar perubatan dalam memastikan pengundi lain berasa selamat ketika proses pengundian. Sebagai rakyat biasa, kita rasa sekarang keadaan makin lebih baik. Jadi adalah lebih baik mereka untuk diberi peluang keluar sama-sama mengundi supaya mereka rasa sebagai rakyat mereka pun ada hak untuk mengundi. Jadi sebagai Kementerian Kesihatan Malaysia perlu menyediakan prasarana yang baik khususnya kepada penduduklah supaya mereka rasa selamat untuk pergi mengundi. Pengundi yang dijangkiti wabak COVID-19 juga perlu jujur dalam melaporkan menerusi MySejahtera dan perlu memaklumkan kepada petugas kesihatan atau Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di pusat mengundi bagi mengelakkan penyebaran berlaku. Okay, pada pesakit COVID-19 yang nak keluar mengundi, perlulah jujur dan patuhi semua SOP yang ditetapkan oleh KKM. Jadi kalau tidak jujur, maksudnya kita akan mengalami masalah COVID-19 yang bertambah lagi. Mengundi adalah kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Tetapi pastikan kesihatan dan keselamatan diri kita dan orang sekeliling turut diutamakan. Susulan cadangan Kementerian Kesihatan bahawa pesakit COVID-19 yang tidak kritikal dibenarkan mengundi perlulah melalui beberapa syarat. Antaranya adalah kebenaran daripada Kementerian Kesihatan itu sendiri, kedua, kebenaran Suruhanjaya Pilihan Raya dan ketiga, perlu mempunyai laluan khas bagi golongan ini untuk mengundi. Itu merupakan langkah terbaik bagi memastikan proses pilihan raya atau perjalanan pengundian berjalan dengan lancar. Muhajir Asami, RTM. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Kau bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan
Kiran. Kau timas Kiran. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Kekal berjuang, jiwa membara. Kita harung arus kita daki puncak jaya. Baik, ini pula berita gembira buat rakyat Johor. Kerajaan Johor mengisytiharkan esok Ahad sebagai hari cuti khas peristiwa bagi negeri itu sempena kejayaan gemilang pasukan Johor Darul Takzim JDT menjuarai Liga Super kali ke-9 berturut-turut. Menerusi kenyataan Setiausaha Kerajaan Johor Tan Sri Dato' Dr. Azmi Rohani, cuti khas tersebut bagi menjunjung titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar. Keputusan tersebut selaras peruntukan kuasa diberikan mengikut Seksyen 9-1 Akta Hari Pelepasan Am 1951. Ia juga sebagai tanda meraihkan kejayaan cemerlang Johor menjuarai Sukma ke-20 September lalu dengan 77 pingat emas. Kerajaan negeri turut mahu memberi penghargaan kepada beberapa acara sukan lain yang disertai Johor yang mencatatkan kecemerlangan sepanjang 2022 seperti bola jaring menerusi Johor Jewels yang menjuarai Soka Netball Super League NSL 2022. Pasukan sepak takraw juga beraksi cemerlang apabila berjaya menjuarai Piala Tun Ali Ogos lalu. Manakala pasukan rugby menjuarai rugby 7 sebelah kebangsaan bawah 21 tahun dan menjadi johan dalam kejohanan HARP Men's Under 19 Championship 2022. Pemberian cuti ini merupakan penghargaan kerajaan negeri kepada pihak terlibat dan rakyat Johor yang memberikan sokongan tidak berbelah bagi kepada setiap pasukan yang bertanding mewakili negeri. Perolehan ekspor koko dan produk koko telah mencecah RM3.6 bilion sehingga Jun 2022. Menurut Pengerusi Lembaga Koko Malaysia LKM, Rahimah Majid, pencapaian tersebut berikutan permintaan tinggi di luar negara dan harga produk-produk koko yang berada pada paras memberangsangkan. Salah satu program utama LKM adalah membangunkan usahawan coklat buatan tangan dengan sasaran 94 tan metrik produk coklat bernilai RM6 juta bagi pasaran domestik selain ekspor ke luar negara. Tahun ini kita hampir 100% ya kita buat kursus itu, allocation untuk kursus itu kita dah capai walaupun dah bulan 10 sebab ramai permintaan. Actually we cannot cope. Selain daripada kursus asas keusahawanan coklat, kita juga actually ada kursus lanjutan kepada usahawan-usahawan coklat ini. Dalam masa yang sama juga di bawah unit Puan Harni kita juga handling pasal promotion, pembangunan produk-produk, dan dalam yang sama di bawah unit ini juga kita mementingkan actually quality selain daripada quantity. Beliau ditemui media selepas merasmikan Hari Koko dan Coklat Malaysia MCCD 2022 di Ibu Negara. Kerja-kerja pembaikan kerosakan eskalator dan lift di beberapa perkhidmatan transit aliran ringan LRT, transit aliran massa MRT dan monorail dijangka dapat diselesaikan akhir tahun ini. Menurut Rapid Rail, setakat semalam sejumlah 22 daripada 362 unit lift dan 49 daripada 707 eskalator didapati tidak berfungsi. Rapid Rail Sdn Bhd memaklumkan pembaikan lift dan eskalator tertakluk kepada penerimaan dan penghantaran alat ganti dari pihak penghilang asal OEM di Shanghai, China yang akan dilakukan secara berperingkat. Rapid Rail dalam kenyataannya turut memaklumkan penerimaan kumpulan pertama dijangka pada bulan ini, diikuti kumpulan kedua pada pertengahan November, manakala kumpulan ketiga pada minggu ke-4 November yang melibatkan jumlah keseluruhan 87 unit handrails dan 37 unit step chain. Syarikat itu menjelaskan sebagai langkah jangka panjang, pihaknya telah melaksanakan program Condition Based Maintenance CBM, iaitu proses mengganti komponen yang dinilai akan rosak atau kerap bermasalah akan terus dijalankan tanpa menunggu jangka hayat tamat.
Setakat ini berdasarkan program itu, Rapid Rail juga telah menempah 192 unit handrails dan 22 unit step chains merangkumi kesemua laluan rail. Hanya 3,800 daripada keseluruhan 5,500 penghantar makanan di Melaka telah berdaftar dengan skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS. Pengarah Pekesor Melaka, Abdul Razak Omar memaklumkan sebanyak 1,700 lagi masih belum mencarum. Tambahnya, tindakan segera perlu diambil bagi mengelak implikasi undang-undang. Dan saya harap mereka akan dapat mengambil peluang ni. Sudah tidak ada apa lagi alasan untuk mereka tidak berbuat demikian. Dan saya sekali lagi saya beri peringatan, mulai 1 November kita akan menjalankan tindakan pengesanan dan seterusnya menjalankan pendakwaan kepada mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Karnival Jamin Kerjaya Keluarga Malaysia 2022 di MITC Aikro. Baik, kita ke perkembangan banjir di Sarawak. Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Masyarakat Sepupuk Niah Miri ditutup pukul 3 petang tadi selepas air banjir surut sepenuhnya. Pegawai Daerah Subis Norlila Ulis berkata penduduk yang terjejas ramai 5 orang daripada 2 keluarga telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas kediaman mereka dinilai selamat untuk diduduki. PPS Dewan Masyarakat Sepupuk Niah telah dibuka Isnin lalu bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari Kampung Dagang Sepupuk Niah selepas kediaman mereka dinaiki air. Sementara itu, PPS Dewan Masyarakat Bekenu masih dibuka menempatkan 28 penduduk daripada 8 keluarga. 2 individu rentung selepas kereta dinaiki terlibat dengan kemalangan dengan 3 kenderaan lain sebelum terbakar kira-kira pukul 7.47 malam tadi di kilometer 45.7 Lebuh Raya Plus arah selatan Sedenak. Ketika kejadian, mangsa yang rentung Nurul Naziha Kamalul Arifin, 28 tahun, berada di tempat duduk penumpang hadapan tersepit sementara pemandu suami mangsa berjaya keluar dari kereta. Komander Operasi Pemangku Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Renggam Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Fauzi Maknur menerusi kenyataan memaklumkan kedua-dua kereta terbakar 90%, manakala lori terbakar 70% dan sebuah lagi kereta remuk. 2 lelaki dalam lori dan pemandu sebuah lagi kenderaan yang terlibat dalam kemalangan tersebut selamat dan tidak cedera. Operasi masih berjalan melibatkan 18 anggota Balai Bomba dan penyelamat BBP Renggam, BBP Kulai dan BBP Air Hitam serta 3 jentera dan 1 lori tangki air. Identiti seorang lagi mangsa dari kereta berasingan masih belum dapat dikenal pasti. Baik, Liga Juara Super 2022 JDT kekal rekod tanpa kalah dalam saingan musim ini selepas menewaskan Sabah FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim hari ini. Turut mencipta rekod penyerang Profilik JDT Braxton Da Silva yang muncul pemenang kasut emas Liga Super musim ini dengan 29 gol. Dalam aksi tersebut, JDT yang beraksi di hadapan penyokong sendiri nyata bersemangat menghadiahkan kemenangan pada saingan penutup Liga. Bergson membuka jaringan pada minit ke-17 selepas menerima hantaran Arif Aiman. Arif turut mencetak nama selaku penjaring pada aksi tersebut menerusi sepakan percuma pada minit ke-39.
Babak kedua, JDT lebih yakin malah berupaya menambah gol ketiga menerusi Bergson melalui sepakan akrobatik pada minit ke-55. JDT menutup kempen Liga dengan 56 mata, hasil 17 kemenangan dan 5 seri. Manakala Sabah FC terpaksa berputih mata terlepas peluang menamatkan saingan di kedudukan kedua kerana dipintas Terengganu FC. Sejurus tamat perlawanan turut dilangsungkan majlis penyampaian Piala Liga Super kepada juara JDT serta sambutan kemenangan di dalam Stadium Sultan Ibrahim. Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengesahkan slot kedua Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC akan menjadi milik juara Piala Malaysia musim ini. Sementara satu lagi slot bakal diberikan kepada naib juara Liga Super. MFL dalam kenyataan hari ini berharap tiada kekeliruan timbul berhubung penentuan slot AFC 2023 memandangkan pemakluman menerusi surat berkeliling sudah dihantar kepada semua pasukan bertanding sebelum musim 2022 bermula. Berdasarkan pemakluman itu, terdapat 3 pilihan iaitu pertama, juara Liga Super akan diberikan tiket kesayangan Liga Juara-Juara Asia ACL manakala juara Piala FA dan tempat kedua Liga Super akan beraksi pada Piala AFC. Pilihan kedua pula, jika juara Liga Super dan juara Piala FA adalah pasukan sama, maka satu slot ke Piala AFC akan diberikan kepada juara Piala Malaysia musim ini bersama naib juara Liga Super. Dalam pada itu, pilihan ketiga menyaksikan jika juara Liga Super, juara Piala FA dan juara Piala Malaysia 2022 adalah pasukan sama atau Piala Malaysia dimenangi naib juara Liga Super, maka pasukan di tangga ketiga Liga Super akan bermain pada Piala AFC musim depan. Penganjuran RHB Lekas Highway Ride 2022 mendapat sambutan luar biasa apabila kira-kira 5,600 peserta mengambil bahagian termasuk pelumba antarabangsa dari 26 negara. Menurut pengarah urusan kumpulan RHB, Muhammad Rashid Muhammad, edisi ke-7 kali ini adalah yang terbaik sejak 2014 dengan jumlah peserta meningkat terutamanya melibatkan pasukan luar negara dari Perancis, Jerman, Jepun, Singapura, Korea Selatan, Australia dan Amerika Syarikat. Saya memang berharap sangatlah kita dapat continue this event untuk setahun-tahun yang selanjutnya. Ini kali yang ke-7. We hope to continue doing this for the next many more years lah. Ini merupakan kali pertama kita ada partisipan more than 5,600 partisipan. Itu menunjukkan, ini menunjukkan kesinambungan dari segala ada event yang berlangsung setakat ini, terutamanya di Langkawi lah. RHB Lekas Highway Ride 2022 mempertandingkan 4 kategori iaitu kayuhan sejauh 120 km, 78 km, 17 km dan 12 km. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.